nak bermain politik ni, kita nak kena tahu juga, terutama dalam kepada penyokong keadilan, kerajaan perpaduan, Pakatan Harapan. So kita nak kena tahu basic kita ni sebenarnya daripada mana. Kita nak kena pastikan kita ni basic landasan kita ni apa sebenarnya, kan? Apa yang kita perjuangkan. Jadi terlanjur sini kita dah ada 2 orang figura ni. Jadinya okey, Pak Mus. Kita nak tanya Pak Mus. Sebenarnya Pak Mus, apa itu reformasi, Pak Mus? Saya terus tanya je terus. Okey. Apa kaitan dengan kerajaan sekarang ni? Apa reformasi? Okey, pada tahun 1998. Ya. Saya tak pasti waktunya, tetapi ada satu deklarasi setelah kita proses yang awal tu ialah setelah Anwar Ibrahim dilucutkan jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri, kemudian hebohlah cerita berkenaan dengan salah guna kuasa, seks dan sebagainya. Ya. Kemudian bergabunglah masa itu secara ini antara yang awal sekali datang ke rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu adalah Ustaz Fadzil Nur. Maknanya PAS ketika itu telah pun memberi komitmen untuk memberi sokongan moral kepada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim dengan Ustaz Fadzil Nur sama dalam ABIM. Baik. Begitulah juga dengan Ustaz Adi. Ustaz Adi juga sama dengan dalam ABIM. Tapi Ustaz Adi dalam ABIM di Terengganu. Dan Anwar yang mencetuskan idea ABIM ini. Jadi bergabunglah ABIM, JIM dan PAS masa itu yang besar-besarnya. Maka bergabunglah idea untuk melakukan sesuatu untuk pembelaan terhadap kezaliman yang berlaku terhadap Anwar Ibrahim. Jadi kami ni bekas-bekas student, bekas pelajar daripada Yayasan Anda, dari kalau di Terengganu namanya Institut Barakan, kemudian di Sungai Petani namanya Institut Salman, Al-Masriyah, Institut Sofa. Jadi dan Yayasan Anda, kami bergabung secara terpecah-pecah, masing-masing dengan cara masing-masing. Maka dari sinilah bermulanya tercetusnya idea supaya kita membuat gerakan rakyat untuk membela Anwar Ibrahim. Dan selepas kejadian 2 September itu, iaitu kejadian di mana Anwar dilucutkan jawatan. Betul. Dalam tahun itu juga berlakunya deklarasi sebab Anwar buat roadshow. Anwar buat roadshow setelah beliau dilucutkan itu, dia buat roadshow ke seluruh Malaysia dan mendapat sambutan terutama sekali di Kelantan. Dan sampailah akhirnya ke Permatang Pauh, dan di sanalah bermulanya deklarasi Permatang Pauh. Okey, jadi ada beberapa grup juga namanya Gerak. Gerak ini yang saya katakan tadi, bergabungnya PAS, ABIM, JIM dan NGO-NGO ni semua bergabung, mereka namakan Gerak masa itu. Dan dari sinilah bermulanya cetusan idea untuk melakukan reformasi. Dan semasa di Permatang Pauh itu, deklarasi Permatang Pauh itu yang terkenal kalau tuan-tuan lihat, boleh baca deklarasi Permatang Pauh, apa isinya dan sebagainya. Dan kita harus faham deklarasi ini bergabung idea itu dari beberapa kumpulan NGO tadi, JIM ada di sana, ABIM ada di sana, bergabung semua ini, dan Gerak tadi, dan disitulah tercetusnya deklarasi Permatang Pauh. Dan dengan jelas dalam deklarasi tersebut, inti dari deklarasi tersebut adalah yang disebut dalam surah Hud ayat 88, in uridu illal islah mastata'tu.
Ya. Tidak ada daya upaya, ya, melainkan dengan sedaya upaya untuk melakukan perubahan. In uridu illal islah, melainkan perubahan. Dan ini adalah doa dari Nabi Syuaib ketika beliau bertempur dengan nepotisme, kronisme dan juga macam-macam isma ketika itu, iaitu zaman Nabi Syuaib, antara kegiatan jahatnya mereka adalah menyuruh makanan. Dan juga terlalu kuatnya kronisme dan nepotisme. Walaupun jauh ribuan tahun, tetapi semangat itu dicetuskan. Antara yang menyumbang cukup banyak adalah Profesor almarhum Dr. Siddiq Fadil. Dan kemudian setelah daripada itu atau sebelum daripada itu, setelah dari itu bermulalah tangkapan demi tangkapan. Jadi siapa-siapa yang terlibat dengan gerakan reformasi ini dikutip seorang demi seorang, dan masa itu Mahathir gunakan ISA. Jadi kurang lebih macam itulah dia punya perjalanan dia. Dan kita kena ingat sebahagian daripada Anwar punya staff, termasuk Izzah Muhammad Noor, Azmin Ali, itu staff Anwar yang juga ahli UMNO, dan juga termasuk Luqman Adam dan Zahid Hamidi, beberapa ini memang dari UMNO, dan juga termasuk Saifuddin Nasution. Ada beberapa orang lagi, Hamdan Taha, Hanafi Ahmad dan beberapa orang lagi lah, ramai lah masa itu. Mereka juga menjadi antara pemain utama sebab mereka orang politik, lebih mahir bagaimana untuk membentuk naratif dan sebagainya. Termasuk juga tak boleh lupa Malik Hussein. Malik Hussein. Di situlah berkembangnya idea tadi. Tapi kita kena ingat, idea reformasi ini, kalau saya telusuri balik, itulah yang diajar oleh Anwar Ibrahim di sekolah-sekolahnya. Jadi antara perkara penting yang diajar di sekolah-sekolah yang dibina oleh Anwar Ibrahim ini adalah namanya prinsip-prinsip Islam. Yang ni tak ada di sekolah-sekolah biasa ni, tak ada. Jadi prinsip-prinsip Islam ni adalah bagaimana kita diajar dengan knowledge, dengan ilmu Islam, tetapi praktikal. Dan kebanyakan kami tak pakai serban pun. Kita tak ada pakai serban, tak pakai jubah apa, tak ada, biasanya. Tapi bila berhujah, saya amat terkesan dengan subjek ini, sebab cikgu-cikgu yang mengajar ini bukan ustaz. Mereka ni orang biasa, mereka ni orang biasa. Mereka ahli sains, mereka ahli matematik, mereka ahli sejarah, mereka geografi. Tetapi dia boleh menghubungkan teori-teori ataupun ilmu-ilmu tadi dengan Islam. Dan ini sangat-sangat berkesan kepada apabila Anwar melancarkan reformasi, yang menyambut sebenarnya laungan reformasi itu adalah yang paling utamanya adalah dari kalangan student-student Anwar Ibrahim. Itu. Okey, baik. Okey, tak apa. Okey. So balik kepada saya nak tambah sikit, Wan. Silakan. Okey, silakan. So bila dia bercakap soal islah, bila Pak Mus cakap soal islah tadi kan, mungkin ramai sebenarnya tak nampak apa berkaitan reformasi dan islah tu. So sebenarnya kalau kita faham, reformasi dalam bahasa English dan ditranslatekan ke bahasa Melayunya reformasi. Bahasa Arabnya adalah islah. Itu asas dia. Kemudian reformasi ni juga bermakna pembaikan atau pembaharuan.
Dan idea reformasi ni bukan idea yang baru. Sebenarnya benda ni dia sebut, sebab itu Pak Mus sebut tadi surah Al-Hud kan, tentang Nabi Syuaib, bahawa reform ini akan berlaku pun pada zaman Nabi-Nabi. Nabi-Nabi dia diturunkan bukan dia membawa ajaran baru, dia ajaran yang sama je, cuma dia membaiki tentang kehidupan ataupun tentang kaumnya untuk jadi lebih baik. Itu pertama. Kemudian selepas Nabi SAW, selepas Nabi wafat, selepas itu ada mujaddid yang membawa reform juga sebenarnya. Setiap 100 tahun tu ada mujaddid yang membawa reform, membawa pembaharuan supaya kita kembali ke jalan yang benar. So Alman tanya tadi, apakah kita punya landasan kita? Itulah kata dia, landasan kita yang itu. So di UK pun, kami pun didedah dengan perkara sebegini sebenarnya kan. So kita diajar tentang apa itu islah, apa itu reform, apa perjuangan. Sebab itu bila kalau saya live, saya selalu kata kita kena faham bahawa sentral kita bukan Anwar Ibrahim, sentral kita bukannya Parti Keadilan, sentral kita adalah islah, adalah reform, adalah kebenaran, adalah the truth, adalah apa yang ihdinas siratal mustaqim tu, jalan yang lurus tu. Itu sentral kita. Jadi bila mana manusia, sesiapa saja berada di atas sentral itu, kita ikut. Tapi kalau dia keluar daripada sentral itu, dia keluar. Bermakna bukan jalan tu yang salah, tapi dia yang keluar daripada sentral itu. Kita ada ramai kalau kita nak sebut dahulu Lumah Adam pun keluar, kalau kita tengok macam seperti Aizam Makno pun keluar dan sebagainya kan. Ada orang kata menunjukkan perjuangan kau salah lah kerana orang ni keluar. Tak, dia nak keluar itu hak dia, masing-masing punya ada pendirian. Tetapi bila kita bawa, kita tetap dengan perjalanan, kita kena tetap dengan perjalanan dan laluan itu. Now, benda inilah kalau kita faham tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita baca, telusuri cerita dia. Kenapa kau cerita islah tapi kau cerita Anwar Ibrahim? Sebab kita nak ambil contoh tokoh hidup. Kita nak ambil contoh tokoh hidup, di mana kalau kita baca hidup dia adalah orang yang sentral, dia punya paksi dia itu adalah kepada benda ini. Daripada zaman muda. Dia yang bawa. Dia membawa satu hal, itu bukan idea dia sebenarnya. Dia banyak ambil idea daripada orang lain, tetapi dia believe in this idea dan dia fahami benda ini daripada zaman muda. Kalau kita tengok demonstrasi Baling dahulu, atas tujuan apa? Untuk membela di mana penduduk Baling Kedah yang makan ubi kayu racun sampai ada yang meninggal dunia pada waktu itu. Demonstrasi Baling untuk tujuan apa? Nak membela rakyat miskin. Kalau kita faham, tahun 1966 dia membela rakyat miskin, 2023 dia masih bercerita membela rakyat miskin. Dia punya sentral itu tak pernah lari. Dia punya, kalau kita bayangkan, dia seperti rumah api, dan kita berada di satu lautan yang luas, yang gelap, ada rumah api. So tujuan dia tu, aim dia tu sentiasa sama, dia tak berubah aim dia tu. Jadi bila kita, apa tujuan kita tengok Anwar Ibrahim? Supaya kita belajar benda yang sama, supaya kita kena faham sentral kita tu apa rumah api kita, supaya kita tahu kita tak terbabas daripada landasan itu. And then saya nak ulas juga bahawa ada parti Islam, saya sebutlah PIS, Parti Islam Malaysia ni kan, dia kata dia lah yang memperjuangkan Islam yang sebenar-benarnya. Kita kata sesiapa saja boleh membawa Islam. Wah, Imam MIC pun boleh bawa Islam sebenarnya. Tetapi bukan Islam arti kata agama itu, tetapi substance Islam itu. Ini ramai orang tak faham. Apa substance kepada Islam? Kalau kita tengok maqasid syariah, kepada maqasid pada syariah, tujuan objektif syariah, daurah al-khamsah, perkara 5 yang kita nak kena jaga daripada agama kita, daripada akal kita, daripada keturunan kita, daripada apa orang kata keturunan, kemudian ada dua lagi, keturunan, harta kita. Kemudian ada satu lagi. Betul. Keturunan tadi dah ada kan? Keturunan dah ada, harta, akal, nyawa kita, ya, 5. Dan soal Qaradawi, dia tambah satu lagi, keadilan. Yang keenam, ada ulama mengatakan, ini bukan idea dari surah, ada ulama tambah bahawa another perkara daruri yang kita kena jaga adalah keadilan. So, keadilan dia bukan parti keadilan, tapi keadilan kepada siapa? Apa itu keadilan? So, itu pembahasan lain lah. So, maksudnya perjuangan kita ini kerana keadilan. Ideologi kita membawa keadilan. Keadilan kepada siapa? Kepada semua. Satu, kita kena faham, kita bukan sosialisme. Maksudnya semua sama rata. Tapi dalam masa sama, kita bukan pure kapitalisme. Semua pemilikan sendiri, pandai-pandailah korang hidup. Kita balance. Maksudnya kita kata apa? Dalam pada
kena bagi equal opportunity, kesamaan dalam peluang kepada semua rakyat untuk mereka belajar. Saya orang miskin daripada Sarawak, diberi peluang untuk belajar sehingga ke overseas. Kan, diberi peluang beasiswa walaupun pelajaran saya taklah berapa hebat sangat macam orang lain. Kat sekolah saya ni sekolah budak pandai. Saya ni merupakan pelajar paling tak pandai di kalangan budak-budak pandai. Kalau 200 pelajar tingkatan 5 tu, saya nombor biasa 190 ke bawah. Itu nombor saya. Tapi saya tak orang boleh pergi overseas. Sebab apa? Peluang diberikan oleh kerajaan di bawah pementadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu benda tu yang kita kena faham. Sentral kita tu. Okay. Baik.